Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberi tips cara pemakaian yang sempurna untuk pergi ke temu duga. Okey, kalau pergi ke interview tu bukan setakat portfolio dan resume je yang kita kena perfect, tapi dari segi pemakaian tu kita juga kena perfect. Sebab kita nak dapatkan first impression yang terbaik daripada penemu duga. Cuba korang bayangkan bila penemu duga tu tengok kita pakai lawa-lawa, smart-smart, mesti dia akan claim kita orang yang berkarisma. Sejuk je mata dia memandang. Tapi kalau kita punya pakaian pun macam nak tak nak je, macam pakai nak pergi job, mesti dia macam, budak ni serius ke tak serius nak minta kerja dengan aku ni, macam tu. Okay, sebenarnya ada cara pemakaian dia. Okay, first kita tengok bahagian atas dulu. Okay, ada cara pemakaian dia. Okay, first kita tengok bahagian atas dulu, iaitu rambut. Rambut mestilah pendek dan kemas. Tak naklah rambut macam opa tu panjang, bos. Dulu-dulu tu akan rasa macam semak dengan rambut orang yang macam, yelah, serabai macam tu. Betul tak? Okay, kalau betul lah sayang rambut korang yang panjang tu, ikat lah, bagi kemas sikit. Gitu. Kalau perempuan pula, seelahnya pakai bawal atau shawl ke. But bagi non-Muslim tu, rambut pastikan kemas. Ikat tu bagi kemas je. Okay, satu lagi nak pakai makeup tu boleh, tak salah. Tak salah nak pakai makeup, tapi janganlah beria sangat like korang nak pergi wedding gitu. Okay, next bahagian tengah pula, iaitu baju. Untuk lelaki seeloknya pakai baju kemeja. Tak kisah lengan panjang ke lengan pendek ke, yang penting baju kemeja. Nak pakai suit pun boleh. Yang kedua, kena pakai tie. Wajib pakai tie kalau dah pakai baju kemeja. Tie tu pula kenalah matching dengan baju yang korang pakai. Tak naklah nanti baju warna hijau gelap tiba-tiba matching dengan tie warna kuning. Tak ke muntah penemu duga tu tengok. Tie yang paling recommend sekali adalah warna hitam. Sebab tie warna hitam ni dia boleh matching dengan semua baju yang kita pakai, dengan warna yang kita pakai itu. Okay, untuk perempuan pula, korang boleh je pakai baju kurung ke, baju kebaya ke, ala-ala wanita Melayu tu akhir gitu. Gitu. But janganlah ikut badan sangat. Tak nak ikut badan. Cutting badan it's not like sedap di mata lah gitu. Okay, seterusnya seluar. Dilarang sekeras-kerasnya pakai seluar jeans. Seluar yang paling okey adalah seluar hitam. Tak naklah warna-warni macam pelik pula nanti kan. Kalau perempuan pula nak pakai skirt boleh, but pastikan skirt korang tu paras bawah lutut. Nak pendek-pendek pun apa, orang tak nak tengok korang punya lutut yang hitam tu. Tak nak. Last sekali kasut. Bagi lelaki better pakai kasut kulit, baru nampak macam kerja office macam tu. Untuk perempuan pula, better pakai kasut yang tertutup, dan pakai stokin. Seterusnya, perempuan nak pakai heels tu boleh, tapi janganlah pakai 5, 6, 7 inci. Kan tersadung, temu duga tak dapat, malu dapat. Gitu. Okey, itu sajalah tips yang dapat saya kongsikan dengan korang. Terima kasih. Bye bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Salihah binti Nur Azimi. Hari ini saya akan berkongsi beberapa tips dan cara untuk menyusun dokumen yang perlu dibawa ke interview. Seperti yang kita tahu, jika kita dipanggil untuk hadir ke sesuatu interview, kita mesti membawa beberapa dokumen ke interview tersebut. So, dokumen-dokumen yang korang perlu ada ialah resume. Sebab jika majikan nak interview korang, resume yang mereka akan tengok dulu. Yang seterusnya, salinan kad pengenalan. Itu antara yang wajib. Kemudian, sijil-sijil akademik yang fotokopi dan original. Kemudian yang last sekali, sijil-sijil kurikulum atau sijil-sijil penyertaan seminar dan kursus semasa korang di universiti ataupun di sekolah menengah dulu. Okey, setelah korang ada semua dokumen-dokumen penting tersebut, so apa yang korang perlu ialah fail. Fail seperti ini, yang clear book dan berpoket, supaya senang majikan membelik-belik dokumen-dokumen korang tersebut, dan supaya susunan dokumen korang nampak kemas.
korang perlu menyusun dokumen-dokumen yang korang ada di dalam fail ini mengikut urutan. Yang pertama, korang perlu meletakkan resume di paling hadapan. Yang kedua, korang perlu letakkan dokumen yang penting, contohnya seperti surat daripada universiti ataupun cover letter korang sebab majikan perlu benda tu. Yang seterusnya, sijil akademik yang paling terbaru, yang itu contoh kalau korang ada master, korang letak master, degree, diploma, SPM ataupun diploma ataupun matrik ke macam tu, SPM. Kalau korang tak ada master, tak ada degree tu, korang letak diploma, SPM dan seterusnya yang lain. Okey, yang paling last sekali korang perlu ada ialah sijil penyertaan, sijil kurikulum ataupun sijil khusus-khusus yang korang, contoh macam korang pernah menyertai pertandingan sukan ke kan, time-time universiti dulu ataupun di sekolah menengah, korang perlu letak di bahagian belakang sekali kerana dokumen-dokumen tersebut pun berguna pada waktu korang interview tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan ataupun memberitahu tentang tips-tips untuk temu duga ataupun cara untuk temu duga yang betul. Yang pertama ialah kita perlu mengkaji selidik tentang syarikat yang kita ingin pergi ataupun syarikat ataupun institusi yang kita ingin bekerja di situ. Okey, kerana kita perlu ambil tahu kerana melibatkan kerja kita, dan kerja di sana kita perlu tahu bagaimana tempat kerja kita dan sebagainya. Yang kedua ialah membuat skrip ataupun latihan dari segi percakapan kerana ia memudahkan kita untuk menghadapi ataupun untuk kita bercakap orang yang temu ramah kita. Okey, yang ketiga ialah tidur dan rehat secukupnya. Kerana jika kita tak tidur, jika kita fokus terhadap temu duga sahaja dengan muka yang penat, kita pergi tempat temu duga,
ianya akan memberi kesan terhadap kita punya markah. Yang keempat ialah kita perlu memilih penampilan yang betul. Kita perlu memakai kemeja, tali leher dan seluar selek. Dan jangan lupa rambut mesti kemas. Yang kelima ialah kita perlu menghadiri awal. Jangan menghadiri dalam 15 minit yang pertama. Janganlah kita datang lewat kerana anda tahulah akibatnya. Seperti kita akan menyebabkan seperti kita menunjukkan sikap kurang berdisiplin dan kurang berkeyakinan, dan akan menyebabkan kita kurang daya tarikan untuk bekerja di tempat tersebut. Yang keenam ialah memberi salam kepada penemuduga. Contohnya, apabila nama anda dipanggil, ketuk pintu dahulu dan memberi salam sebelum memasuki bilik penemuduga tersebut. Yang ketujuh ialah meminta izin kepada penemuduga, seperti duduk hanya apabila diminta oleh penemuduga. Yang ke-8 ialah memperkenalkan diri anda. Perkenalkan diri anda apabila diminta dan diberitahu kenapa anda berminat untuk bekerja dengan syarikat tersebut. Jika perlu, kita menunjukkan segala hasil resume ataupun slide presentation yang dipancarkan oleh screen projector. Yang terakhir ialah menghormati semua orang, seperti menghormati semua orang terutamanya ketika anda berada di dalam temuduga berkumpulan. Beri ruang untuk semua orang bercakap dan memberikan pandangan ataupun pendapat masing-masing. Di situ akan terselahlah masing-masing punya personality, sama ada boleh bekerja secara berpasukan ataupun tidak. Akhir kata, apabila telah selesai sesi temuduga tersebut, kita perlulah mengucap terima kasih dan memberikan salam hormat kepada penemuga yang temuduga kita tersebut. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kesalahan-kesalahan di dalam temuduga. Yang pertama ialah bersikap kurang sopan terhadap penemuduga. Yang kedua ialah tidak melakukan persediaan untuk temuduga. Yang ketiga ialah hilang tumpuan terhadap soalan-soalan yang diajukan penemuduga terhadap kita. Yang terakhir ialah bercakap perkara-perkara negatif tentang majikan ataupun bekas majikan kita. Okay, sekian, terima kasih daripada saya. All the best dalam temuduga dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin bercerita dan berkongsi dengan anda semua cara-cara menjawab soalan daripada penemuduga. Jadi, jika anda ingin tahu, teruskan bersama saya. Baiklah, kembali bersama saya Mirza Muhammad Roslan. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana kita ingin menjawab soalan daripada penemuduga, yang mana penemuduga sebelumnya akan bertanya. Soalan pertama akan ditanya kepada kita. Sila perkenalkan diri anda. Saya Asal Selamo, duduk di Petaling Jaya, sudah berkahwin. Isteri saya orang Kelantan, duduk di Gua Musang. Saya mempunyai 3 orang anak. Anak pertama berumur 12 tahun, bersekolah di Seri Petaling. Anak kedua pula berumur 9 tahun, sekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Petaling bersama abangnya. Dan anak terakhir berumur 6 tahun, dia bersekolah. Dan mereka semua suka bermain bola. Jadi saya sudah saya mempunyai pengalaman selama 5 tahun. Saya Mirza Muaz bin Roslan, lahir di Petaling Jaya, Selangor. Saya pelajar daripada Universiti Sultan Azlan Shah
yang mana saya mengambil diploma syariah Islam, yang mana sekarang ni saya bekerja di Masjid Dato' Haji Kamordin sebagai imam satu. Saya berpengalaman menjadi imam selama 3 tahun, dan saya pernah menjadi bilal masjid di Masjid Datuk Azli Shah selama 5 tahun. Okey, macam mana? Dah tengok video tadi? Jadi dah tahu dah macam mana nak jawab soalan dengan yang betul. Kadang-kadang soalan yang simple pun, ini ada satu soalan yang perangkap untuk kita. Kita jawab salah, habis dah, tak dapatlah kita kerja. Jadi saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi, soalan yang seterusnya adalah, apakah kekuatan dan kelemahan awak? Jadi kita kena tahu jawapan apa yang betul yang kita kena jawab. Jadi soalan ni sebenarnya adalah soalan perangkap. Jadi jom saya tunjukkan cara yang salah dan cara yang betul. Kelebihan saya, saya rajin dan bijak. Lepas tu kawan-kawan saya pun suka saya lah dekat office, sebab bila dibagi kerja saya pun terus buat. Dan saya suka belanja kawan-kawan saya. Lepas tu saya suka tolong orang bila diorang perlukan. Dan kelemahan saya pula banyak juga kelemahan saya. Saya tak boleh cakap English. Itulah saya lepas tu saya ni penakut. Dan kalau orang suruh saya bercakap di depan orang ramai, saya tak boleh. Saya memang tak boleh. Saya memang penakut. Kelemahan saya tidak pandai bercakap bahasa Inggeris. Akan tetapi dalam pada masa yang sama, saya sedang membuat penambahbaikan kepada bahasa Inggeris saya. Saya kadang-kadang saya akan baca buku novel English. Saya tengok movie, tak tengok subtitle Melayu. Saya English saya kurang lah, tapi saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menambah baiklah saya punya Inggeris. Kelebihan saya pula, saya ni adalah problem solver. Jika ada masalah, saya akan cari penyelesaian dengan secepat mungkin. Saya akan nilai dari sudut dan lebih mendalam. Jadi saya boleh menyelesaikan masalah dengan secepat yang mungkin. So, senang kan sebenarnya nak jawab soalan? Sebab apa kita nak kena cerita tentang kita punya kelemahan dulu? Sebab kita nak tinggalkan positive vibe selepas habis interview. Yelah, kita takkan kita nak cerita positif dulu baru kelemahan. Nanti dia akan discard kita, dia ni banyak kelemahan. Baik kita cerita tentang kelemahan kita dulu, dan kita backup dengan positif kita. Begitu. Dan satu lagi, contoh kita pergi dekat syarikat tu berkenaan dengan bisnes, dan ditanya pula kelemahan kita cerita tentang faham lah kelemahan saya ni memang banyak. Lagi tentang bercakap kan, saya tak suka bercakap, memang tak dapat lah dik. Kita ceritalah kelemahan kita yang tidak berkait rapat dengan syarikat. Contohnya saya tak pandai English, tapi dalam pada masa yang sama saya sedang usahakan dan gandakan saya punya English dengan membaca novel English, tengok movie tanpa subtitle Melayu. Dalam pada masa sama kita backup kita punya kelemahan. Jom soalan yang seterusnya. Soalan ini 99% penemu duga akan tanya kepada kita. Kebanyakan syarikat akan tanya lah soalan macam ni. Soalan dia adalah, kenapa saya perlu memilih anda dalam menyertai syarikat kami? Jom kita tengok macam mana nak jawab dengan yang betul. Sebab mak ayah saya pun bekerja di jawatan yang sama. Apa yang saya minta ni, jadi saya memang dah tahu macam mana kerjanya. Dan saya punya pun saya dah tahu dah, CGPA saya tinggi. Jadi saya rasa saya boleh dapat kerja ni kan. Sebab
Saya ni adalah seorang yang bijak menguruskan masa dan seorang yang menjalankan tugas secara teratur, di mana setiap kali melakukan tugas yang besar, saya akan merancang beserta perancangan masa yang baik. Saya berpegang pada kata hikmat. Gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Akhir sekali, saya rasa jika Encik ambil saya bekerja di sini, bahawa syarikat ini akan melonjak naik kerana Encik ada saya. So, macam mana? Dah tahu dah apa yang betul dan apa yang salah. Sebenarnya soalan tu kita perlu tukar kepada dimensi yang lain. Kita tengok video tadi. Dia yakin dengan jawapan dia. Sebab dia dimensi soalan ni ditukar kepada mengapa saya merupakan calon yang susah untuk jawapan ni. Dari soalan ni dia daripada soalan tu dan dia memberi jawapan, dia akan menggambarkan yang dia yakin yang dia akan dapat kerja di situ. Jadi penemu duga pun akan Gus ni yakin dengan diri sendiri. Gitu. So, conclusionnya, jika anda dapat ataupun tidak dapat, sebenarnya anda kena reda. Sebab apa yang kita dapat adalah Allah yang bagi. Kita kena reda lah kalau kita tak dapat. Jadi kalau kita dapat, kita kena bersyukur.